baik. Subhanallah, la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah, la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi wa masyayikh. Khususan ila Nabi Muhammad Abdullah bin Shalih al-Kufil Hasani وأولياء الله الصالحين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى المرحوم الشيخ ابن علي والمرحومة السيدة نور ليلى بنت حسن لهم الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain. Sebuah amin tuan-tuan. Yang pertama tuan-tuan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya dapat kita sambung semula pengajian kita. Selepas kita berlakunya wabak yang tak disangka lah, iaitu coronavirus ataupun nama yang saintifik dia COVID-19. Tuan, ini di antara seperti mana yang tuan maklum, tanda-tanda kiamat kecil tuan. Sebelumnya berlakunya kiamat besar, di antara tanda-tanda kiamat kecil ialah tersebarnya wabak. Tersebarnya apa? Wabak penyakit. Ada satu artikel tuan ataupun video tuan, seorang ustaz daripada Indonesia tuan, rujukan yang beliau ambil daripada kitab yang dikarang oleh seorang ulama Yaman, Syekh Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur. Ini di antara kitab dia lah, masih hidup lagi. Nama kitab dia saya lupa kitab tu. Memang disebutkan dalam kitab tu. Rasanya saya dah beritahu tuan-tuan sebelum ni lah, berkenaan dengan wabak ni. Ini di antara tanda-tanda
kiamat kecil. Sebelumnya berlaku kiamat yang besar, iaitu tersebarnya wabak. Ada yang mengatakan wabak ni dia semula jadi, ada yang mengatakan ia berpunca daripada seorang, dia buat sendiri, manusia sendiri yang buat, disebarkan. Itu kalam daripada seorang profesor Mesir. Mungkin tuan ada perasan satu video. Doktor apa nama dia? Dia seorang doktor, profesor, ada maklumkan. Dia kata virus ni memang boleh buat. Siapa yang buat? Wallahu alam, Allah sahaja yang tahu. Dan ada hikmahnya tuan-tuan. Ada hikmahnya Allah SWT, tapi pada hakikatnya ia datang daripada Allah tuan-tuan. Ada hikmahnya. Banyak hikmah yang kita boleh ambil lah pengajaran daripada wabak virus ni, coronavirus ni. Di antaranya Allah SWT nak uji kesebaran kita tuan-tuan. Nak uji kesebaran kita. Banyak benda yang tak boleh buat masa PKP. Restoran saya pun tutup. Buka pun orang tak datang. Yang datang kucing. Kucing yang datang. Orang tak datang. Sebab mengapa orang tak datang? Orang takut nak keluar. Waktu daripada buka saya tutup lah. Sebulan, 2 bulan. Lepas raya masa tu 4 Mei tu buka ke sekejap 3 hari. Tengok tak ada sambutan, tutup balik. Lepas raya buka balik sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi ada apa, ikut SOP dia. Kalau sini kena jarak-jarak lah. Tapi tentu punya lain ni kecil sangat lah. Macam tak nampak lah. Dia yang tanda warna kuning ni tempat apa? Tempat semayang. Oh, kalau kami panjang. Kedai makan pun ada SOP dia. Kena jarak 2 meter. Yang sebelum ni dalam satu meja tu tak boleh lebih daripada 4 orang. Kalau meja kecil 2 orang je lah. Kalau meja besar 4 orang. Tapi yang terbaru ni dibenarkan. Satu meja tu boleh kalau boleh muat 4 orang boleh, tak ada masalah. Yang penting jarak dia. Itu yang terbaru Itu kita kena ikut tuan-tuan. Apa yang diputuskan oleh kerajaan. Begitu juga dengan berkenaan dengan ibadat ni. Kita kena ikut. Maksudnya benda ni dia ada kaitan dengan hukum hakam. Mufti-mufti, Menteri Agama sekarang iaitu Dr. Zulkifli bekas mufti wilayah, apa yang difatwa tu ada dia punya dalil tuan-tuan. Jarak dia dah, memang keadaan dia macam itu. Dia berdasarkan kepada Kementerian Kesihatan. Mengapa tak dirapat Ustaz? Kan ada hadis kata kalau soft ni, kalau jarak syaitan boleh masuk. Itu kalau dalam keadaan selamat. Tapi sekarang ni kita berada dalam keadaan belum selamat lagi. Malaysia belum diisytihar sebagai negara bebas daripada COVID-19. Kalau mengikut pengarah kesihatan Dr. Nur Hisham dia selama 28 hari tuan-tuan. Selama 28 hari kalau tak ada kes positif baru boleh diisytihar Malaysia ni sebagai bebas daripada COVID-19. Tapi perkara ni bukan mudah tuan-tuan. Sama-samalah kita doa. Moga-moga Allah SWT selamatkan Malaysia ni dan negara-negara lain daripada wabak ni tuan-tuan. Kita tengok di China pun itu dah okey dah. Dia datang balik gelombang yang kedua. Sebab tu kena ikutlah apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sebelum masuk ada apa nama tu, pengesahan suhu. Tapi saya tengok tak ada pun. Atau disuruh apa? Oh, kat dalam. Apa? Oh, hari Jumaat je. Hari biasa tak ada?
Saya kena buat tu tiap-tiap waktu tu. Takut ada terlepas ke apa yang positif. Kalau restoran saya memang ada tuan, memang kita letak. Tak boleh masuk kecuali dari suhu. Dia 37.5. Tak boleh lebih, tak boleh sampai 37.5. Kalau 37.5 memang tempat pengisian suhu tu dia automatik di mega. Yang saya punya lah. Tak tahu tuan-tuan punya ada lain sikit. Sama tak? Yang beli yang cap ayam tuan, memang cepat rosak. Beli yang mahal sikit. Kami dekat 300 saya beli. Untuk bang apa? Haji Sudir kata rasa pakai tangan. Wah ini yang ni kena tanya petua tu. Apa? Tulis nama, nombor telefon, ikutlah tuan. Allah. Sini kalau Jumaat berapa boleh muat? Berapa orang boleh muat? 200. Tempat kecil Okey. Alhamdulillah lah dah boleh solat Jumaat. Solat fardu kita syiar kita kena teruskan tuan. Itu berkenaan dengan wabak coronavirus tuan. Kami alhamdulillah tuan, dengan berkat doa tuan, madrasah kami alhamdulillah tiada seorang pun yang kena positif. Yang kena, yang masuk TB tu madrasah Air Merbau. Kadang-kadang orang jumpa saya dia takut. Apa pasal takut sangat ni? Mungkin masa tu zon merah. Saya pun kena buat saringan tuan 2 kali ya. Ni suat kesihatan. 14 hari tak boleh keluar. Tapi keluar juga. Ini sebab berapa bulan tu. Selagi tak buat lagi, selagi tu dia telefon saya. Aduh kacau. Pegawai kesihatan. Assalamualaikum. Wajib semua buat. Saya, staf saya, guru saya, anak murid saya, semua kena buat. Arahan daripada kerajaan negeri Melaka. Negeri lain tak wajib. Negeri lain kalau madrasah tu ada positif baru wajib. Tapi Melaka ni semua ni wajib. Ada positif ke, tak ada gejala ke, tetap kena buat saringan. Alhamdulillah tuan-tuan. 2 minggu kan. Syukur. Ni nak mula balik tak tahu tuan-tuan. Tunggu pada kerajaan punya arahan lah. Kalau yang sekolah menengah SPM ni 24 Jun ni. Tapi kita Persatuan Mak Tahfiz Malaysia telah menghantar memorandum pada Menteri Agama supaya Mak Tahfiz ni pun dibuka secepatnya mungkin mengikut SOP yang ditetapkan lah. Itu kemungkinan besar bagi saya awal Julai ni dah. Tapi tak tahu macam mana. Kalau macam madrasah saya ni ramai 13 tahun ke bawah. Tu tahu macam mana. Tu tengok pada keputusan kerajaan tuan-tuan. Ada tuan-tuan berkenaan dengan wabak ni. Tu bila wabak ni datang, dia kena semua orang. Orang beriman pun kena, orang yang tidak beriman pun kena ya. Tapi yang mati dalam keadaan wabak ni tuan, coronavirus ke ataupun ta'un ke, ada yang mengatakan dia mati syahid lah, syahid akhir. Wallahu a'lam. Okey tuan-tuan, kita cuba tengok kitab yang kita baca sebelum ni. Setakat ni ada apa-apa soalan yang tuan-tuan nak tanya? Tak ada ya? Muka surat 78 ni. Kita ulang balik daripada atas tu. Ini berkenaan dengan haji, bab haji dan umrah tuan-tuan.
Muka surat 78. Betul tuan Haji. Kemudian ada puasa itu terbagi kepada dua bahagian. Kemudian ada puasa itu terbagi kepada dua bahagian. Ini berkenaan dengan apa tuan-tuan? Berkenaan dengan syarat wajib haji dan umrah, ada 5. Yang pertama Islam, balik, merdeka, berakal. Yang kelima ada kuasa. Maksud ada kuasa, berkemampuan. Apa maksud ada kuasa? Ini tuan guru kita terangkan. Kemudian ada kuasa itu terbahagi kepada dua bahagian. Ni Mbak Haji dengan umrah ni tuan, saya laju je tuan, bagi cepat. Sebab ni benda ni praktikal. Saya pun tak pernah ke sana. Umrah pun tak pernah pergi, haji pun tak pernah pergi. Saya Rul sempat ke sana haji, alhamdulillah. Kawan-kawan saya dekat Mesir ramai pergi haji daripada Mesir, naik kapal laut. Ustaz kapal laut, naik tongkang ke apa? Kapal laut. Apa? Murah sikit. Saya cara nak pergi juga, tapi ada amanah yang lebih, yang saya kena selesaikan. Sebab saya nak habiskan khatam bacaan Quran, dia panggil jamak. Bacaan jamak Quran 7 tuan. Ada orang sponsor bagi duit, maka saya kena habiskan amanah yang saya pegang. Kalau tak habis, takut saya pula kena soal lagi. Nak berjalan pun tak dapat tuan-tuan. Kat Mesir lah. Saya sibuk dengan telagi Quran. Kalau tuan-tuan tanya saya piramid tu macam mana, tengoklah sendiri dalam gambar. Saya pun tak tahu piramid tu besar macam mana. Tak sempat nak berjalan. Memang berhajar nak berjalan sebelum balik Malaysia. Tapi tak sempat juga tuan-tuan. Sibuk dengan telaki Al-Quran. Habis tuan-tuan. Tu bab haji dan umrah ni yang mana saya boleh terang, saya terang tu. InsyaAllah. Maka kuasa mengerjakan dengan sendiri itu bergantung kepada 5 syarat. Kuasa tu. Kemudian ada kuasa itu terbagi pada 2 bahagian. Yang pertama, kuasa mengerjakan dengan sendiri. Kuasa mengerjakan dengan sendiri. Maksudnya dia mampu pergi haji ni, umrah dengan kemampuan dia sendiri. Tak perlu upah orang lain. Yang kedua, kuasa menghasilkan atau mengerjakan dengan jalan orang lain. Kuasa menghasilkan atau mengerjakan dengan jalan orang lain. Dia tak mampu nak buat, tapi dia upah orang lain yang buat. Dia ada duit, tapi dia tak boleh nak pergi. Dia pun sakit, lumpur ke stroke ke, tapi dia ada wang yang lebih, dia upah orang lain buat. Tak ada masalah, boleh. Maka kuasa mengerjakan dengan sendiri itu bergantung kepada 5 syarat. Kuasa mengerjakan dengan sendiri itu bergantung kepada 5 syarat. Yang pertama, ada kenderaan. Seperti unta. Ni zaman dulu tuan-tuan, pakai unta. Kereta, kapal, ataupun kapal terbang, ataupun kenderaan yang lain. Dan kapal bagi orang yang tempatnya jauh dari Mekah 2 marhala ataupun lebih tuan-tuan. 2 marhala ni tuan-tuan, kita dah belajar sebelum ni. Ada pandangan ulama, ada beberapa pandangan ulama tentang kadar 2 marhala. Ada yang mengatakan 90
km ataupun 56 batu. Ada yang mengatakan antara 85 km dengan 90 km. Ada yang mengatakan Guru Mahalah ni antara 85 dengan 90. 85, 86, 7 sampai 90 itu Guru Mahalah. Ada yang mengatakan 88.7 km. 88.7 km. Dan ada juga mengatakan 84 km dan ada juga mengatakan 82 km. Tuan-tuan nak pegang mana satu, mana-mana pun tak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan tengok dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti Wilayah Dr. Zulkifli, beliau mengatakan yang dimasukkan Dur Mahalah tu antara 85 km dan 90 km, antara 85 dengan 90. Ini tuan-tuan, ini yang pertama ada kenaikan, maksudnya ada kenderaan. Yang kedua, ada bekalan yang mencukupi untuk pergi dan balik. Ada bekalan yang mencukupi untuk pergi dan balik. Lebih daripada nafkah belanja dan pakaian orang yang wajib di dalam tanggungannya selama masa pergi dan balik itu. Lebih daripada sewa rumah dan belanja membantu pada orang yang layak ada pembantu rumah, khadam, dan lebih daripada hutang, sama ada yang sudah sampai tempohnya ataupun yang belum. Ini yang keduanya belanja cukuplah. Yang pertama tadi ada kenderaan, yang keduanya belanja cukup. Yang ketiga tuan-tuan, aman di jalan, sekira-kira selamat daripada dibunuh orang. Aman di jalan, dalam perjalanan tu selamat. Perjalanan tu selamat. Tapi sekarang ni tak selamat tuan-tuan. Takut virus tu mengebak pada kita ke, jangkitan. Yang ketiga, aman di jalan, sekira-kira selamat daripada dibunuh orang atau dipukulnya, dan selamat hartanya daripada dirampas. Kalau nak pergi tu ada orang nak bunuh kita, ada orang nak pukul kita, ataupun takut harta kita kena curi, kena rampas, tak wajib pergi. Demikian juga aman bodoknya, kemaluannya bagi orang perempuan. Dari itu tidak wajib atas orang perempuan pergi haji hingga ada bersama-sama mahramnya atau beberapa perempuan lain yang dipercayai. Kalau seorang perempuan nak pergi, mesti ada orang yang teman dia. Adapun berlayar di laut, demikian juga berlayar di udara, macam zaman sekarang. Jika kebanyakan selamat, wajiblah pergi. Ini syarat yang ketiga, aman dalam perjalanan. Syarat yang keempat tuan-tuan, sihat badan. Tubuh badan sihat. Sihat badan sekira-kira boleh tahan turun naik kenderaan dengan tidak sukar yang sangat. Ini syarat yang keempat. Yang masukkan ada kemampuan ni, mesti sihat tubuh badan tuan-tuan. Kalau tak sihat, tak wajib. Yang kelima, ada cukup masa sekira-kira kalau pergi dengan perjalanan yang biasa boleh sempat. Masa tu cukup, sempat nak pergi. Adapun kuasa menghasilkan dengan jalan orang lain, iaitu orang yang tiada dapat hendak mengerjakan haji dengan sendiri sebab sudah mati, dia dah mati, atau tua,
dah tak larat dah. Atau sakit yang tiada harapan sembuhnya. Nak pergi tapi ada penyakit stroke, lumpuh, kira-kira tidak tahan duduk dalam kenderaan, maka orang-orang yang semacam ini dinamakan ma'dub. Dinamakan apa? Ma'dub. Maksud ma'dub, orang yang tiada berupaya. Orang yang tiada berupaya dipanggil orang yang uzur. Orang yang macam ni macam mana tuan-tuan? Orang yang dah mati, orang yang dah tua, dah tak larat dah, orang yang nak pergi tapi dia sakit. Hukum dia seperti berikut. Tengok bawah ni. Orang yang sudah mati, jika masa hidupnya ia ada kuasa dan mampu mengerjakan haji, tiba-tiba tiada dikerjakannya. Orang yang sudah mati, jika masa hidupnya ada kuasa, ada kuasanya, dia mampu lah, sihat semua, tapi dia tangguh. Masa hidupnya ia ada kuasa dan mampu mengerjakan haji, tiba-tiba tiada dikerjakannya, tiba mati. Wajiblah atas warisnya ataupun wasiknya. Wasiknya pemegang wasiat, mencarikan orang ganti mengerjakannya dengan diupah dengan harta pusakanya. Kalau dia ada harta banyak, wajib waris cari orang buat haji untuk dia. Kalau tak ada harta macam mana? Orang miskin, tak ada harta. Dan jika tiada harta, tiadalah wajib, tetapi harus atas warisnya atau orang lain menghajikan daripadanya, sama ada si mati itu berwasiat atau tidak. Siapa yang mati itu tak ada harta, tapi anaknya kumpul duit sama-sama dia, ataupun cucu-cucu dia terpulanglah, kumpul untuk buat dia nak hajikan dia. Rupa orang untuk buat haji lah untuk dia. Hukum dia harus, tuan-tuan. Sama ada si mati itu ada wasiat ataupun tidak, tetap dibolehkan, tak ada masalah. Habis, tuan-tuan. Ada apa-apa soalan yang tuan-tuan nak tanya? Air tak? Air. Ya. Oh, kita pinjam duit untuk pergi haji. Pinjam duit untuk pergi haji. Itu nanti saya tengok balik, tuan-tuan, berkenaan dengan hukum dia, sama ada hukum dia boleh ataupun jadi makruh, wallahu a'lam. Nanti saya cuba rujuk balik. Kalau dia ada hutang, dia wajib selesaikan hutang dulu. Itu benda yang wajib. Tapi ni masalahnya dia punya duit untuk pergi haji. Sama ada hukum dia harus atau makruh. Nanti saya cuba rujuk balik, insya-Allah. Ayah. Jadi ada sebut dengan kita sempurnakan haji, waris kita yang meninggal tapi dia belum pergi haji, wajib badan lah. Ayah. Kalau orang yang belum pergi Mekah, dia betul saya belum pergi Mekah, tapi saya nak buat badan untuk keluarga saya lah. Oh, tu. Nanti masalah tu ada diterangkan selepas musuat ni.
Siasat saya muswat berapa lah. Saya ada baca tu. Syarat orang yang nak menghajikan orang, dia mesti dia pergi haji dulu. Dia tak boleh, dia tak pergi haji, dia bawa orang. Dia mesti dia dah pergi haji dulu baru dia boleh buat. Itu dalam kesuat saya terlupa nombor soal apa. 81 ke ataupun 79 Orang syarat orang nak buat haji orang lain, syarat dia sendiri kena pergi haji dulu. Baru dia boleh kan. Kalau boleh buat serentak itu, kalau ada pendapat yang lain saya tak tahulah. Yang saya tahu saya tak boleh lah. Dia kena haji dulu baru dia boleh buat untuk orang lain. Tadi Ustaz sebut kenal dengan kumpul-kumpul adik-beradik. Ya. Jadi bagaimana kalau adik-beradik tu pun kita ada kumpul-kumpul tu nak hajikan untuk arwah Kalau dia kumpul duit, dia upah orang lain, tak ada masalah. Bukan, ada yang kumpul duit adik-beradik. Dia hajikan, sedangkan yang kumpul duit ni pun dia kumpul duit bukan. Jadi padarkan untuk arwah keluarga ayah dia ke. Tak ada masalah, boleh. Kalau dia kumpul duit, Adik-beradik tak kumpul-kumpul. kalau dia yang buat tu orang lain tak ada masalah. Yang adik-beradik tu pun dia pun belum pergi Mekah lagi lah, untuk sempurna haji tu. Yang saya faham, kalau orang yang nak buat tu kalau dah pergi haji tak ada masalah. Walaupun dikumpul macam tadi lah, dia kumpul duit, lepas tu orang lain yang diupah orang lain. Yang penting orang yang buat tu dia dah pergi haji. Jangan kita upah orang, dia sendiri pun tak pergi haji. Tak boleh. Tu ada yang macam keluarga ni lah. Belah keluarga saya, nenek saya lah. Cucu dia kumpul duit, dia upah orang lain buat. Tak ada masalah. Sikit. Ada soalan lain tuan-tuan? Dia kena berhenti tepat azan ke 5 minit sebelum azan? Tak ada masalah. Takut kena saman kan RM1,000 lah. Tak ada. Allah. Okey tuan-tuan. Tengok bawah ni. Adapun ma'dub orang yang lemah tadi, tiada sah dibuatkan haji melainkan dengan izinnya. Tetapi tentang dirinya, jika ada wang untuk mengupah orang mengerjakan hajinya, wajiblah ia mengupah tuan-tuan. Dia nak pergi haji tak dapat, dia pun tak sihat, tapi dia ada duit, dia upah orang untuk buat haji untuk dia. Boleh. Maka jika ia tiada wang, tetapi ada orang yang suka hendak membuatkan secara sukarela, seperti anak cucunya, ni masalah ni. Maka jika ia tiada wang, tetapi ada orang yang suka, suka ni maksud nak lah. Ada orang yang suka hendak membuatkan secara sukarela, seperti anak cucunya, sama ada laki-laki atau perempuan, wajiblah ia memberi izin. Syaratnya orang yang hendak membuat itu telah mengerjakan haji untuk dirinya sendiri. Ini syaratnya orang yang hendak membuatkan itu telah mengerjakan haji untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia sendiri belum pernah pergi haji, dia tak boleh buat. Demikian juga saudara-saudaranya dan orang lain pun, jika suka hendak membuatkan dengan percuma. Demikian juga saudara-saudaranya atau orang lain, kawan-kawan dia. Ada kawan dia yang rapat dengan dia nak keluarkan duit untuk hajikan dia. Boleh, tak ada masalah.
Tetapi jika anak ataupun orang lain itu hendak memberi duit supaya ia mengupah orang membuatkan hajinya, tidaklah mesti ia menerimanya. Sekiranya orang yang ma'dub itu sudah mengupah orang yang membuatkan hajinya, tiba-tiba setelah selesai diperbuatkan ia baik dan pulih semula sakitnya, tiada memandai ganti itu, malahan wajiblah ia pergi semula. Dia ingat penyakit dia tu memang tak ada harapan sembuh. Dia dah upah orang lain buat haji ganti, tiba-tiba dah sihat. Dia pun ada kemampuan, maka wajib dia pergi haji. Dia sendiri yang pergi sebab dia dah sihat. Ini tuan. Maka jika ditakuti apabila cukup segala syarat yang tersebut itu pada diri seseorang, apabila cukup segala syarat yang tersebut itu pada diri seseorang, wajiblah atasnya mengerjakan haji. Tetapi wajib itu tidak menghendaki segera. Dia tak syaratkan segeralah. Dari itu tidaklah ia mesti pergi tahun diperolehi segala syarat itu. Tahun ni dari duit semula cukup syarat. Kata sini tuan barang itu kata tak wajib disegerakan. Kalau tahun ni tak dapat, tahun depan pun boleh buat, tak ada masalah. Bahkan harus ia tangguhkan kepada sebarang masa selama tidak ditakuti jadi makdum. Dia boleh tangguh pada tahun yang lain, tahun depan. Tak wajib dia pergi dengan segera. Maka jika ditakuti jadi makdum, nescaya haram atasnya menangguhkan di sisi qaul yang asah. Qaul, maksud qaul pendapat yang asah, yang lebih kuat. Jika ditakuti jadi makdum, dia kata orang tu dah cukup duit tahun ni, dia pun takut kalau dia tangguhkan dia akan sakit ke apa ke. Ada ulama mengatakan hukum dia wajib dia pergi tahun tu juga, wajib disegerakan. Maka jika ditakuti di ma'dub, nescaya haram atasnya menangguhkan di sisi qaul yang asah. Dan inilah hukum mazhab kita, mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i. Kalau mengikut mazhab lain macam mana tuan-tuan? Adapun dalam mazhab Maliki, Hanafi, Hambali dan pendapat Al-Muzani. Muzani ni dia antara ulama mazhab Syafi'i juga tuan-tuan. Seorang daripada sahabat Syafi'i, bahawa orang yang telah cukup syarat itu wajib mengerjakannya dengan segera. Tak boleh tangguh tahun yang akan datang. Wajib mengerjakannya dengan segera dalam tahun cukup syarat itu juga. Ini kalau pandangan mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali. Tapi kalau mengikut pandangan kebanyakan mazhab ulama mazhab Syafi'i, boleh tangguh, tak ada masalah. Tak perlu segera. Kecuali kalau dia takut jadi ma'dub, takut dia sakit ke apa, tahun tu dia kena segera. Kemudian dalam mazhab kita Syafi'i itu tadi, apabila seorang menangguhkan pergi, tiba-tiba ia mati atau jadi ma'dub, maka nyatalah fasidnya dari tahun akhir, dari sejak cukup syarat itu, kerana tafsir dan cuainya sendiri. Kemudiannya dalam
mazhab kita Syafi'i tadi, kalau seorang menangguhkan pergi tiba-tiba ia mati, atau jadi ma'dud, maka nyatalah fasiknya dari tahun akhir sejak cukup syarat kerana taksir dan cuai sendiri. Kekala itu tidak boleh dihukumkan atas apa juga syahadahnya saksi. Ini dihukumkan orang yang fasik. Barang siapa yang telah terhadap padanya haji Islam, tidak sah ia membuat haji lain seperti nazar dan mengambil upah mengerjakan haji orang. Barang siapa yang telah berhadap padanya haji Islam, tidak sah ia membuat haji lain seperti nazar dan mengambil upah mengerjakan haji orang. Dia kena selesaikan dia punya haji yang wajib pada dia, barulah dia boleh mengambil upah untuk mengerjakan haji orang lain, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Yang seluruhnya berkenaan dengan miqat haji dan umrah. Ya. Jelas semula kalau berkenaan dengan apa penangguhan tadi. Tapi dia kemampuan tapi tangguh dan dia beringat. Yang beringat di mana? Fasik. Oh yang ni. Kemudian dalam mazhab kita Syafi'i itu tadi, apabila seseorang menangguhkan pergi tiba-tiba ia mati. Ini ada kaitan dengan pandangan di atas ni, berkenaan dengan apa? Kaul yang mengatakan maka jika ditakuti jadi ma'dud, niscaya haram atas ni menangguhkan. Tahun tu dia ada duit. Cukup semua belanjalah kemampuan. Dan dia pun ada rasa takut kalau dia tangguhkan dia tak dapat nak pergi haji lah. Maka hukum di sini kata Imam Syafi'i mengatakan apa? Haram atasnya menangguhkan. Maksudnya tahun tu juga dia kena pergi. Kalau dia tak pergi juga dalam keadaan cuai, dia tahu kena pergi tapi dia tak ambil hirau tentang hukum ni. Maka kata di sini dalam mazhab Syafi'i mengatakan orang yang macam ini dia jatuh pada fasik. Berdosa lah. Dia dah melakukan dosa. Orang yang melakukan mukmin yang asi, yang melakukan dosa, dia ni fasik. Bila fasik ni memang orang yang fasik ni memang tak boleh jadi saksi. Itu kata tuan guru kita. Kali itu tidak boleh dihukum atas apa jua syahadah yang saksinya. Sebab dalam Islam orang yang fasik tidak boleh menjadi saksi. Itu maksudnya. Itu dalam kalau mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Kalau tahun tu dia ada kemampuan dan dia takut jadi ma'dud. Ma'dud ni maksudnya takut jadi sakit ke apa. Maka tahun tu dia kena pergi juga. Tapi kalau tahun tu dia tak pergi juga dengan sebab apa dia tak pergi? Sebab dia cuai, lalai. Maka dihukumkan fasik. Itu maksudnya. Ada soalan lain tuan-tuan? Baik. Ya. Ya. Kalau itu tak apa. Itu ada dia punya alasan dia lah. Kita pun tak boleh sebarangan. Tapi saya selain daripada tabung haji ada swasta. Cuba usir. Saya pun tak tahu. Kalau macam tu cara dia kena ikut aturan ni lah. Tabung haji lah. Kalau tabung haji kata tak boleh juga, tu dimaafkan. Sebab kita nak pergi haji ni tak boleh sebarangan. Tak boleh kita dengan kapal terbang sendiri pun. Dia ada dia punya undang-undang dia. Apa SOP dia. Sekarang semua SOP je. Ada apa soalan ni tuan? Masya-Allah tuan-tuan
Lepas raya ni sama-sama kita azam tuan-tuan. Sama-sama kita doa moga-moga Allah SWT kekalkan kita dalam menuntut ilmu. Ini yang paling penting. Akhir zaman orang suka beramal tanpa ilmu. Dan orang yang paling jahat di akhir zaman orang yang ada ilmu. Maka pengajaran daripada hadis ini kita duduk tengah-tengah. Ilmu pun kita belajar. Dalam masa yang sama kita minta kepada Allah SWT kekuatan untuk mengamalkan segala ilmu kita semata-mata kerana Allah. Jangan kita lari bila majlis ilmu kita lari. Ini rugi tuan-tuan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kami telah banyak menzalimi diri kami, ya Allah. Kami telah banyak menzalimi diri kami, ya Allah. Jika Engkau tidak ampunkan dosa kami, ya Allah. Jika Engkau tidak rahmati kami, ya Allah, jadilah kami orang-orang yang rugi, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu kami, ya Allah. Guru-guru kami, ya Allah, dan seluruh umat Islam dunia, ya Allah. Sama ada yang masih hidup atau telah meninggal dunia, ya Allah. Wahai Tuhan yang membolak-balik hati kami, ya Allah, tetapkan hati kami, ya Allah, dalam agama-Mu, ya Allah, dalam mentaati perintah-Mu, ya Allah. Kau berilah kekuatan kepada kami, ya Allah, untuk berzikir kepada-Mu, ya Allah, untuk bersyukur kepada-Mu, ya Allah, untuk memperelokkan ibadat kepada-Mu, ya Allah, untuk istiqamah dalam menuntut ilmu sehingga kami meninggal kami yang fana ini, ya Allah, semata-mata ikhlas kerana-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kami mohon pada-Mu, ya Allah. Kami mohon pada-Mu, ya Allah, Kau bukakanlah bagi kami syurga, ya Allah, pintu-pintu ilmu dan pintu makrifah, ya Allah. Kau bukakanlah bagi kami syurga, ya Allah, pintu-pintu ilmu dan pintu makrifah, ya Allah. Dengan kemegahan kasih-Mu, ya Allah, Rasulullah SAW, dengan berkat surah Al-Fatihah dimulai dengan sawat dan sudahi dengan sawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa dawim 'ala dhikril ghani haqiqatan takun ghaginan fattaba'uni tab'an yasriku la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. Azan ya.